Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam We Are UniKL. Bersama saya Afiq Kamal di Discover UniKL Special Edition Pakar Negara. Baiklah, pada kali ini kita akan bersama dengan 4 orang pakar negara di Universiti Kuala Lumpur. Tetapi pada sekarang ni kita berada di UniKL MFI. Kita ada 2 orang pakar negara di sini. Siapakah mereka? Jom kita sama-sama check it out. Sekarang ni kita berada di bengkel CW007. Apa tu? Kejap lagi kita tahu. Sekarang ni kita akan bersama dengan pakar negara kita yang pertama, iaitu Encik Zaki. Jom kita terjah beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Zaki. Sila. Tengah sibuk ke tu? Ada sikit setup untuk kelas practical class. Okey. Maaflah kita menerjah untuk kita punya video pada kali ini. Ada apa pun nak tanya ke tentang sistem? Kita nak berkenalan dahulu Encik Zaki. Mungkin Encik Zaki boleh ceritakan nama penuh Encik Zaki. Maybe ada nama samaran. Dan sekarang ni di UniKL MFI sebagai apa? Nama penuh saya Muhammad Zaki. Muhammad Zaki Muhammad. Di MFI saya jawatan saya sebenarnya Principal Specialist. Dan saya juga sebenarnya pengajar dalam bidang refrigeration and air conditioning. Jadi kalau nampak sistem kan memang ni refrigeration and air conditioning. Jadi itu yang saya buat. Saya di MFI ni dah 25 tahun. Bermula pada tahun 1996 dan sampai sekarang lah, Alhamdulillah. So Encik Zaki, macam kita tanyakan pakar negara. Mungkin Encik Zaki boleh ceritakan sedikit macam mana Encik Zaki diiktiraf sebagai pakar negara. Ya ke? Okey, pakar negara ni sebenarnya dia sebenarnya bermula dengan minat sebenarnya. Saya dilantik sebagai observer ataupun untuk kita memantau pertandingan pada tahun 2007 di ASEAN Skill Competition di Kuala Lumpur. 2 tahun lepas tu saya dilantik menjadi hakim pertandingan kemahiran. Dan pada tahun 2012 saya dilantik menjadi pakar untuk bidang refrigeration air conditioning ke ASEAN Skill Competition di Jakarta. Dan lepas tu saya pergi ke Leipzig, saya ada pergi ke Hanoi, Sao Paulo, Abu Dhabi dan Kazan, macam itulah. Yes, kiranya dah banyaklah negara Encik Zaki pergi dan sebagainya. Encik Zaki, ceritakan sedikit pencapaian tertinggi sewaktu menjadi pakar negara. Dia sebenarnya kalau kita cerita sebagai pakar ni, sebenarnya the ultimate dia sebenarnya nak jadi ketua pakar. Tanyalah bidang apa pun untuk jadi ketua pakar ataupun chief expert di WorldSkill. Jadi alhamdulillah saya telah dilantik menjadi chief expert untuk bidang refrigeration air conditioning di WorldSkill Kazan pada tahun 2019. So alhamdulillah, kiranya di UniKL MFI ni bukan biasa-biasalah orang di dekat alam ni. Alhamdulillah lah. Boleh lah. Jadi nak guna ataupun nak berkongsi pengalaman ataupun berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar kita. Macam tu. Yes. Ramai yang nak tahu Encik Zaki, di UniKL MFI ni mempunyai fasilitis yang cukup ke bagi seseorang pakar negara macam Encik Zaki ni untuk mengajar di sini? Ini satu soalan yang bagus lah. Kalau kita tengok sistem dekat sini okey, contoh dia dekat sebelah saya ni, ini kita pakai chiller mesin, walaupun agak lama tapi dia sebenarnya berfungsi dengan baik. Dan chiller mesin ni kalau dia berfungsi, kita kena couplekan dia ataupun dia kena couplekan dengan air unit. Ini real mesin yang orang kata dekat industri pun macam ni lah. Real unit lah, yang ni lebih kepada air distribution. Angin sejuk kita akan supply ke bilik-bilik. Lepas tu kita sambungkan dia dengan piping connection lah yang kita ada. Kita panggil chiller piping system, condenser piping system dengan dia punya pump system sekali lah. So complete set dengan dia punya controller dia apa semua. Jadi kita ada equipment yang bagus untuk kita ajar ataupun untuk kita kongsikan bersama pelajar kita. Jadi itu yang kita ada lah. Kalau kita tengok contoh macam dekat sini kita ada korum. Korum ni juga adalah satu sistem yang agak walaupun bukan baru tapi dia antara yang latest kita pasang. Kenapa saya cakap itu? Sebab dia gunakan hydrocarbon. Hydrocarbon ni maksudnya gas yang mudah terbakar. Jadi ini antara orang kata approach ataupun teknologi yang baru kita bawa ke dalam. Jadi pada dari segi kalau tanya soalan kesesuaian tu, memang sesuai lah. Alatan kita memang cukup untuk kita ajar. Bukan setakat ajar, malah untuk kita train peserta ke WorldSkill pun memang cukup. Tak ada isu. Itu dia.
Jadi kalau bercakap dari segi alat pula, saya rasa ini yang baru. Kita ada satu lagi yang special. Kat mana tu Cik Zaki? Di MFI sebab kalau sepengetahuan saya belum pernah lagi pasang di pusat-pusat di universiti ataupun pusat-pusat latihan kemahiran yang ada di Malaysia. Oh, ini special ni. Jadi kita keluar. Okey, kita boleh tengok sama-sama. Boleh Boleh, sila. Jadi sebelum tu saya nak tunjuk di kanan saya ni, orang kata dia punya mesin yang kita panggil sebagai cooling tower. Dekat sini kita ada dua satu cooling tower biasa, satu kita panggil sebagai dry cooler. Ini cooling tower satu tu open system, satu closed system. Dan ini dia. Inilah orang kata kita punya macam baby kita lah. Yang special sangat kita panggil sebagai thermal storage. Thermal storage di mana? Thermal storage ni dia punya operation dia waktu malam kita akan store ais dalam tong yang warna putih ni. Tong yang warna putih ni, dan bila siang kita akan guna ais yang kita store tu untuk buat cooling. Jadi dekat sini kita dah jimatkan tenaga. Jadi ni orang kata benda-benda yang baru yang boleh kita kongsi dengan pelajar-pelajar kita supaya pelajar kita dapat orang kata kita boleh prepare dia, jadi bila dia keluar ke industri dia belajar benda tu. Alright, ini orang kata apa yang paling special lah. Ini antara yang special. Dan mungkin sebagai pakar negara Encik Zaki Encik Zaki boleh berikan nasihat kepada pelajar kita di Universiti Kuala Lumpur maupun di seluruh Malaysia. Okey, kalau cakap dari segi bidang ataupun dari segi teknologi tu, industri tu, saya rasa minat tu satu, attitude macam ni kita represent diri kita untuk kita berjaya. Minat tu pada saya kalau ambil saya, minat dan juga attitude. Jadi dekat situ kita boleh explore. Lagilah kalau di MFI kita boleh explore dengan sistem ataupun peralatan yang kita ada, dengan tenaga pengajar yang kita ada. Okey. Jadi mungkin ini akan memberi pengalaman ataupun ilmu yang baik untuk pelajar. Okey, baiklah. Kita dah tahu serba-serbi tentang Encik Zaki, pakar negara kita yang pertama di UniCare MFI. Sebenarnya ada lagi seorang pakar negara tetapi wanita. Ada ke pakar negara wanita? Jom kita check it out. Sebentar tadi kita dah berkenalan dengan pakar negara kita yang pertama iaitu Encik Zaki. Sekarang ni kita nak berkenalan dengan pakar negara kita yang kedua iaitu merupakan seorang wanita. Puan Junita. Ya. Saya nak terjah Puan Junita punya lab ni. Kita nak tengok apa yang ada di dalam. Boleh, jom masuk. Alright. So Puan Junita tadi sebenarnya daripada mana ni? Alah, pergi ambil filler 3D printer tu, habis pula nak kena ganti. Okey. So sekarang ni seperti yang semua tahulah, as a pakar negara kita boleh berkenalan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Okey, boleh berceritakan sedikit siapakah nama Puan Junita secara penuh, mungkin ada nama samaran, dan sekarang ni di UniCare MFI sebagai apa, dan ceritakan sedikit sejarah di UniCare MFI. Okey, nama saya Junita Muhammad Sain. Saya berada di UniCare MFI ni sejak 1995 sehingga sekarang. Jawatan saya sekarang ni adalah sebagai Principal Specialist, dan dalam masa yang sama sebagai Head of Unit Inovasi di Research and Innovation. Okey, macam kita punya tajuk pada hari ini adalah pakar negara. Mungkin ada yang orang tak tahu, mungkin ada orang yang tahu. Puan Junita boleh ceritakan sedikit macam mana Puan Junita ni diiktiraf sebagai pakar negara? Okey, saya bermula kerjaya sebagai pakar negara lah. Sebenarnya daripada tahun 99 yang mana saya dilantik oleh kementerian sebagai jurulatih negara, okey, untuk bidang Mechanical Engineering CAD. Membawa peserta negara ke pertandingan World Skill Competition Canada. Dan bermula daripada situ, dan masa yang sama sebagai juri di peringkat kebangsaan, dan pada 2012 saya dilantik menjadi pakar negara ke ASEAN Skill Competition Jakarta. Okey, kiranya pada tahun 2012 itulah Puan diiktiraf sebagai pakar negara, dan sewaktu kini pun sudah 2021. Mungkin ada pencapaian tertinggi yang Puan dapat sewaktu menjadi pakar negara ni. Mungkin boleh share dengan kami semua.
Okey, so untuk bidang saya ni lah, pencapaian tertinggi saya adalah di WorldSkill Kazan 2019 yang mana saya dilantik sebagai Deputy Chief Expert untuk oleh WorldSkill International. Untuk inilah membantu persiapan pertandingan WorldSkill Competition Kazan. Okey, yelah, orang kata bila dah diiktiraf sebagai pakar negara ni, macam-macam negara lah dah kenal Puan Junita dan sebagainya. Mungkin Puan Junita boleh ceritakan sedikit bidang apa yang sebenarnya Puan Junita ceburi sekarang ni? Okey, bidang saya ni sebenarnya memang relate lah dengan saya punya background kan. Daripada saya masuk saya belajar, saya masuk MFI kan dengan saya mengajar. Okey, bidang yang saya ceburi sekarang ni adalah bidang Mechanical Engineering CAD. Itulah yang orang panggil apa, buatkan semua orang terkejut. Engineering wanita, itu yang lagi-lagi jadi pakar negara. Okey, macam di Unicad MFI mempunyai facilities dan sebagainya. Mungkin Puan Junita boleh ceritakan di Unicad MFI ni sebenarnya facilities dia cukup ke untuk Puan Junita kiranya mengajar di sini as a pakar negara? Facilities tu cukup ke di Unicad MFI? Alhamdulillah, setakat ni kita boleh katakan memang cukup lah, mencukupi lah. That's why kita juga dilantik oleh kementerian sebagai Center of Excellence untuk melatih peserta negara, mempersiapkan peserta negara ke pertandingan antarabangsa. Okay, kalau dahulu kita based on the orang kata software, software sahaja. Dan daripada new kita punya new mode lah, new mode kita di peringkat antarabangsa sekarang ni dia dah masukkan elemen IR 4.0. That's why they introduce 3D scanner, yang mana 3D scanner ni adalah untuk reverse engineering. Dekat industri pun memang dah apply lah kan. Dan dalam masa yang sama untuk product design, bila kita cerita pasal design kan, jadi kita mesti kena buat planning semua. So kita kena ada 3D printer untuk kita print dan orang kata check lah, buat check kan kita punya komponen tu okey ke tak. Okey, inilah orang nak bagi apa, memang berita baiklah kepada semua orang, which is dalam Unicad MFI ni memang cukup fasilitiesnya. Okey, wanita as a pakar negara, mungkin Puan Junita ada nasihat yang ingin diberikan kepada semua pelajar kita as a UniKL ataupun kepada semua pelajar kita di seluruh Malaysia. Boleh nasihatkan mereka mungkin nak menjadi pakar negara ke dan sebagainya, silakan. Yelah, nak jadi pakar negara ni sebenarnya terus teranglah saya cakap bukanlah suatu yang mudah, dan kita memikul tanggungjawab negara sebenarnya, tanggungjawab terhadap negara yang mana bawa nama negara lah kan. Jadi untuk sampai ke tahap ni pun saya melalui amat panjang, dan pada saya tak mustahil sebagai seorang perempuan lah, wanita, untuk menceburi bidang ni. Yang penting dia adalah kita kena sabar, kena usaha kan, dan yang lain tu rezeki. Itulah dia yang dia katakan pakar negara kita yang kedua, iaitu Puan Junita. Jangan pelik dan jangan orang panggil terkejut, engineer sebagai wanita dan sebagainya. Itulah dia pakar negara kita yang kedua. Kita ada lagi pakar negara kita yang seterusnya akan ada bersama di dalam kampus kita yang lain lah, di Gombak sana. Jom kita sama-sama check it out. Sekarang ni kita berada di UniKL BMI. Kita akan bersama dengan pakar negara kita yang ketiga. Siapakah dia? Jom kita terjah. Kali ni kita nak terjah je. Let's go. Assalamualaikum Haji Zack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lah ganggu. Kita nak berkenalan mungkin nama penuh Haji Zack dan juga nama panggilan di sini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua penonton sekalian. Nama saya adalah Zakaria bin Ismail. Orang masyarakat di sini ataupun warga negara BMI ini memanggil saya sebagai Haji Zack lah. Okey, saya boleh berpanggilan sebagai Haji Zack lah kan? Iyalah. Okey, di Unicad BMI, Haji Zack sebagai apa di sini?
Saya di sini sebagai pensyarah kanan untuk dipertanggungjawabkan untuk mengajar pelatih-pelatih dan juga student untuk mengambil sijil kekompitenan, iaitu mengambil lesen lah, sijil A1 hingga sijil BO. Alright, itulah dia Haji Zakaria di UniKL BMI. Kita nak tahulah sedikit sejarah Haji Zakaria di UniKL BMI ni. Baik, sejarah saya ni di BMI ni, saya bermula pada tahun 1996 hingga terkini, lebih kurang 25 tahun lah. Sejarah saya bertugas berkhidmat dengan mula-mula dengan BMI, lepas tu tahun 2000 kita berkhidmat dengan UniKL. Okey, diceritakan hari ini sebagai pakar negara. Boleh ceritakan macam mana Haji Zack diiktiraf sebagai pakar negara? Baik, saya diiktiraf pakar negara ketika itu pada 2003. Yang mana ketika itu saya dipilih oleh Jabatan Kemahiran Malaysia untuk memasuki ataupun menyertai pertandingan-pertandingan kebangsaan. Dan oleh kerana kekangan pakar negara ketika itu yang lama sakit, saya dipilih untuk menjadi pakar negara. Dan bila dilatih menjadi pakar negara, saya kena menempuhi segala ujian dan juga cabaran yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kemahiran Malaysia dan juga Kementerian Kerja Raya untuk memberi khidmat atau memberi latihan kepada peserta-peserta Malaysia yang akan ke luar negara atau di peringkat kebangsaan. Okey, itulah dia sejarah orang kata apa dipilih sebagai pakar negara. Boleh sharekan sedikit pencapaian tertinggi semasa menjadi pakar negara ni? Pencapaian tertinggi yang saya perolehi ketika ini, bukan nak bangga diri, bukan nak besarkan diri. Untuk peringkat ASEAN, kita mendapat 4 piala emas ketika itu. Iaitu pertama di Jakarta, kedua di Hanoi, ketiga di Thailand, keempat di Malaysia. Baik, yang capaian dunia, peringkat dunia sampai setakat ini yang kita Malaysia memperolehi untuk bidang elektrik dan perpasangan ni adalah pencapaian agak terbaik, iaitu peringkat nombor 4 dunia yang telah dicapai oleh seorang pelajar Taiping. Okey, kita nak tanyalah, fasilitis yang berada di UniKL BMI ni adakah mencukupi Haji Zack sebagai pakar negara ni untuk mengajar di sini? Okey. Mari saya tunjukkan apa ada fasilitis yang ada di UniKL BMI ni. Baik. Kamu sekarang ni berada di dalam satu lab, dipanggil lab high voltage lab ataupun makmal voltan tinggi. Lab ini adalah lab sebenar. Lab sebenar maksudnya voltan dia adalah voltan betul, bukan voltan dummy. Yang ada sini semuanya voltan tinggi 11 kV. Dan lab ini agak kita bangga, hanya salah satu universiti di Malaysia yang ada lab menghasilkan sijil kekompitenan ataupun pelajar-pelajar yang dapat lesen. Satu lagi, lab ini agak kita banggakan adalah disebabkan kawalan yang ada di sini adalah kawalan sebenar, bukan kawalan dummy ataupun kita buat kawalan modul yang biasa di lab-lab makmal elektronik, tapi ini adalah sebenar. Jadi kawalan ini dipanggil sekadar. Setiap kawalan ini, setiap panel ni akan menunjukkan panel-panel ataupun stesen-stesen yang ada yang akan dikawal di sini secara sekadar ataupun secara remote. Okey, kita dah tengok fasilitis di UniKL BMI. Saya rasa cukup mencukupilah kiranya nak belajar di sini. Okey, Haji Zakaria sebagai pakar negara boleh memberikan sedikit nasihat kepada para pelajar kita di Universiti Kuala Lumpur maupun seluruh pelajar kita di dalam Malaysia. Silakan. Okey, saya berbesar hatilah untuk memberi nasihat kepada semua penuntut-penuntut universiti khususnya. Saya harap agar khususnya di bidang elektrik lah, sebab saya bidang elektrik, harap budak-budak pelajar bidang elektrik participate atau menyertai setiap pertandingan kebangsaan atau pertandingan dunia
di segi kemahiran. Sebab kemahiran itu adalah related ataupun berhubung kait dengan TVET. TVET ni yang maknanya melatih kita pelatihan kemahiran yang peringkat lebih tinggi ke peringkat lebih tinggi lagi. Jadi itu pada pelajar-pelajar lah. Dengan keduanya, saya harap kepada semua pensyarah ataupun cikgu-cikgu yang ada di luar sana, serta sekiranya ingin menjadi expert, kenalah kata orang menceburi bidang itu secara bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu teknologi yang lebih tinggi daripada di luar kampung kita atau luar kotak kita. Jadi dengan itu kita dapat ilmu tersebut boleh kita persembahkan atau boleh kita ajar kepada pelatih-pelatih kita yang datang. Yang saya harap lagi satu, bila dapat jadi expert, ilmu tersebut jangan diperap di sini. Bila dah jadi pensyarah, sebarkan ilmu tersebut kepada pelajar-pelajar yang kita ajar. Sekian, terima kasih. Itulah dia penjelasan yang cukup-cukup menarik daripada Haji Zaid kita, iaitu pakar negara kita yang ketiga. Cukup-cukup menarik fasilitis yang ada di Uni KL BMI. Baiklah, kita akan bersama dengan pakar negara kita yang terakhir. Siapakah? Let's go, kita check it out. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nak berkenalan. Siapakah nama dan juga ada nama samaran ke? Nama saya Ismail bin Adam, signature ISA. Ismail lah tadi. Ismail je. Okey, sekarang ni di Uni KL BMI sebagai apa, dan mungkin boleh ceritakan sedikit sejarah di Uni KL BMI. Oh, saya sekarang ni senior lecturer dan bermula pada tahun 1999 saya instructor. Sebelum ditukar pada Uni KL tahun 2003, lecturer lah. Okey, disebabkan kita punya edition kita pada kali ini adalah tentang pakar negara, dan kita nak tahulah macam mana Encik Mael menjadi ataupun diiktiraf sebagai pakar negara. Mungkin kena kerja-kerja terdahulu saya. Pada tahun 2003 saya dah start dengan buat training sebagai pensara luaran kepada institut latihan di Malaysia, IKM, Politeknik dan sebagainya. Dan kemudian tahun 2005 saya start menjadi pembangun dokumen untuk National Occupational Skill Standard NOS untuk bidang semikonduktor dan juga bidang elektronik. Dan kemudian mungkin selepas tu saya dipanggil untuk jadi hakim tandingan dan seterusnya menjadi pakar negara. Okey, itulah dia sedikit sejarah diiktiraf sebagai pakar negara, dan semua orang nak tahulah dalam bidang elektronik ni besar. Daripada Encik Mael sendiri dalam bidang ni, apa spesifik nama yang Encik Mael ceburi dalam bidang ni? Bidang kami electronic trades lah. Kalau dipanggil di world skill, kalau tak salah saya, trade kami trade 16. Dia dalam bidang kami mempunyai ada 3 modul utama. Hardware design, troubleshooting and repairing, dan terakhir embedded system programming. So maknanya dia lebih kepada arah tu lah. Ya. Yes, okey. Sepanjang Encik Mael menjadi seorang pakar negara ni, bolehlah ada pencapaian yang tertinggi. Mungkin boleh di-sharekan kepada orang ramai sekarang. Tahun 2012 kami ke Indonesia, Jakarta. Kami dapat 1 medallion for excellence. Di tahun 2014 di Hanoi kami dapat 2 medallion for excellence. Dan pada 2018 kami mendapat 1 medallion for excellence di Bangkok. So kiranya itu adalah pencapaian sepanjang menjadi pakar negara. Dan yalah, orang nak tahulah medallion tadi tu apakah maksudnya? Medallion for excellence tu maksudnya peserta mendapat markah di dalam grup yang tertinggi dan kumpulan yang tertinggi. Contoh kalau dari peratusan, contohnya 85% ke atas. Tetapi untuk emas, perak dan gangsa ada orang lain lebih tinggi markah daripada dia lah. Itu bezanya, tak ada apa. Alright. Okey, kita nak ceritakan sedikit tentang Uni KL BMI lah. Ramai nak masuk Uni KL BMI dan sebagainya. Sebagai pakar negara lah macam Encik Mael sendiri, adakah fasilitis di Uni KL BMI ni mencukupi untuk pakar negara macam Encik Mael ni untuk mengajar di sini? Kami mempunyai peralatan yang cukup untuk tu.
Kami ada mesin potong, kami ada pakar IPC untuk soldering dan sebagainya. Kami mempunyai top soldering unit yang kami ada, soldering station. Kami juga mempunyai mata pelajaran yang mana agak mencapai standard unique world skill lah, especially dalam embedded system programming. Saya rasa the best embedded system programming pada masa ini adalah UniKL BMI dalam Malaysia. Itu yang kita boleh dibanggakan kepada orang ramai lah. Okey, ramai sekarang ni mungkin nak menjadi pakar negara seperti seperti pakar negara kita yang ada dalam video ni dan sebagainya. Mungkin daripada Encik Mail sendiri boleh berikan nasihat kepada anak-anak muda kita, tak kisahlah pada para pelajar kita dan sebagainya, boleh berikan nasihat kepada mereka yang maybe nak jadi pakar negara pada satu hari nanti. Pertama, kena bersama-sama dengan Kementerian Sumber Manusia ataupun Jabatan Pembangunan Kemahiran lah. Sama-sama jadi sama ada jadi jurulatih ataupun kepada peserta tandingan kemahiran ni lah. Yang kedua, kena apply ilmu yang kita belajar. Kalau boleh mesti sama dengan apa yang di-applykan di industri. Itu yang terbaiknya. Saya rasa itu lagi satu lagi, menekankan mata pelajaran khusus dalam bidang elektronik. Electrical principle, electronics, digital, instrumentation, sensor and transducer, control system, embedded system programming. Saya rasa 7 subjek yang paling penting dalam bidang elektronik. Alright, so terima kasih banyak Encik Mail atas nasihat yang diberikan kepada semua pelajar kita. Sama-sama. Itulah dia pakar negara kita yang keempat, iaitu ISA. Siapa tak kenal beliau? Discover UniKL Special Edition Pakar Negara. Bersama saya Afiq Kamal, kita dah bersama dengan 4 orang pakar negara di UniKL MFI dan juga di UniKL BMI. Marilah bersama-sama kami di Universiti Kuala Lumpur menjadi sebahagian besar keluarga di UniKL. Layari www.unikl.edu.my #WeAreUniKL. Where knowledge is applied and dream realized.